Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, hukuman bersalah Roger Ng, satu lagi bukti skandal 1MDB, bukan fata morgana. Berita sepenuhnya, berikutan hukuman bersalah yang dijatuhkan oleh sebuah mahkamah Amerika Syarikat terhadap bekas pegawai Goldman Sachs, Roger Ng atas kesalahan melakukan konspirasi menyeleweng ribuan juta ringgit dalam dana 1MDB. Yang paling mudah difahami ialah ini merupakan satu lagi bukti bahwa skandal itu memang benar-benar wujud dan bukannya fata morgana. Ini juga mengukuhkan hakikat skandal 1MDB bukan fitnah, bukan rekaan dan bukan sengaja diada-adakan. Selain banyak bukti lain yang telah terdedah sebelum ini, seperti rampasan pelbagai aset di serata dunia dan ada yang dipulangkan kepada negara kita, hutang yang terus ditanggung serta penutupan beberapa buah bank di Singapura, bukti terbaru ia seharusnya tambah memberi kesedaran kepada kita semua. Bukan saja kita mesti mengutuk skandal itu dan mereka yang terbabit dengannya, bahkan sewajarnya seperti gesaan Mahyadin Mat Yassin semalam, perbicaraan juga seharusnya dipercepatkan lagi. Berbeza dengan mahkamah di Amerika Syarikat yang dilihat pantas dalam perbicaraan dan menjatuhkan hukuman, di negara kita pula, pelbagai hela seolah-olah direncana untuk melengah-lengahkannya. Selebihnya pula, yang sudah dijatuhi hukuman pun masih bebas ke sana sini, serta kadangkala lebih berlagak untuk menjadi hero dalam pelbagai isu negara. Sesungguhnya ini adalah keadaan yang tidak baik dan membuat rakyat terus keliru serta dikelirukan. Jika perbicaraan disegerakan dan hukuman segera dijatuhkan, bukan saja keadilan dapat ditegakkan, lebih daripada itu juga, ia juga akan menjadikan negara kita lebih dihormati di mata dunia. Lihat saja di Indonesia, suatu ketika dahulu ramai ahli politik yang terkait rasuah di negara tersebut yang didakwa dan dibicarakan. Tetapi dengan mewujudkan mahkamah khas yang mana kes-kes rasuah berprofil tinggi serta melibatkan kepentingan awam, disegerakan perbicaraan sehingga sudah ramai yang dijatuhi hukuman dan mendekap di penjara. Lihatlah apa jadi kepada Indonesia sekarang ini. Indonesia sekarang selain lebih dipandang tinggi di mata dunia, ketegasannya melaksanakan undang-undang itu sekaligus menarik kepercayaan pelabur dan ekonominya berkembang sangat subur. Suburnya ekonomi Indonesia sudah mampu meninggalkan negara kita di belakangnya. Negara kita tidak harus berlengah-lengah lagi ke arah itu, karena kita jika keadaan seperti sekarang berterusan, kesan akhirnya ialah derita yang lebih parah kepada rakyat dalam meneruskan kehidupan mereka. Sebab itu, sementara kita berharap perbicaraan dan kes rayuan berkaitan kes-kes 1MDB ini dapat disegerakan demi keadilan serta kepentingan negara, sebarang usaha menggugat keadilan itu mestilah juga ditentang sehabisnya. Tentulah kita akan malu kepada dunia jikanya karena sementara di berbagai negara sudah banyak bukti kesalahan dan hukuman dijatuhkan, namun di negara kita di mana skandal itu berpunca dan rakyatnya yang menanggung beban, tetapi belum ada apa-apa hukuman lagi yang dijatuhkan. Dalam hal ini, desakan dan tekanan yang dihadapkan kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk segera membubarkan parlimen hendaklah juga kita semua bersama-sama melawannya. Kita mesti faham tujuan mendesak PRU awal itu bukan untuk kepentingan rakyat atau bagi memberi kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Sebaliknya hanya untuk muslihat serta kepentingan mereka yang ada kes di mahkamah semata-mata. Sebaiknya biar selesai kes mahkamah mereka dan hukuman dijatuhkan dahulu, barulah sesuai diadakan PRU 15 tahun depan atau sehingga tamat penggal parlimen yaitu Mei 2023 adalah sesuai waktu untuk Perdana Menteri membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Dipetik daripada sahudin.com.
Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, UMNO tak mahu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri selepas PRU 15, kata Dr. Mahathir. Berita sepenuhnya, walaupun UMNO berjaya menang selepas PRU 15, tetapi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak akan dilantik menjadi Perdana Menteri semula. Pengerusi Parti Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa UMNO tidak akan mengekalkan Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 15. Sebaliknya, individu yang menjadi penyokong kuat Datuk Seri Najib Tun Razak akan dinaikkan menjadi pemimpin nombor 1 negara. Ramai ahli UMNO hendak supaya PRU 15 diadakan segera. Apakah Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri jika UMNO menang? Tentu tidak. Yang akan jadi Perdana Menteri tentulah penyokong kuat Najib. Bagi kerajaan yang akan didirikan, yang utama adalah membebaskan Najib dari hukuman 12 tahun penjara, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sementara itu, Dr. Mahathir juga berkata, UMNO tidak menghormati Ismail Sabri, walaupun dirinya seorang Perdana Menteri, dan insiden selepas PRN Johor lalu adalah jelas menunjukkan wujud penolakan terhadapnya. Dalam satu rakaman video, Perdana Menteri ditolak ke belakang oleh Presiden UMNO dan menarik Najib ke hadapan di tempat Perdana Menteri. Dari peristiwa ini jelas Najib lebih dihormati oleh UMNO daripada Perdana Menteri. Apakah jenis kerajaan yang didirikan oleh Ismail Sabri jikalau ia boleh dihina di hadapan dunia, katanya lagi. Selain itu, tular juga satu klip video menunjukkan Ismail Sabri digesa dengan sorakan penyokong UMNO dan Barisan Nasional supaya membubarkan parlimen dengan segera sebaik kemenangan besar di Johor. Dalam pada itu, ahli parlimen Langkawi itu memberitahu pihak berkuasa sedang menyiasatnya dan akan dipanggil untuk diambil keterangan. Bagaimanapun, Dr. Mahathir tidak menyatakan sebab siasatan tersebut. Saya akan dipanggil untuk soal siasat. Di Malaysia ini satu tekanan yang menakutkan. Tutup mulut, tutup telinga, awak oke, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Ahli Parlimen Langkawi itu turut menyatakan kehairanannya kerana rakyat Malaysia tidak marah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istrinya Datuk Seri Rosmah Mansur, kerana kedua-dua mereka antara yang disebut berkali-kali sebagai terlibat dalam kes 1MDB. Laporan-laporan ini boleh dibaca dalam akhbar Malaysia. Tetapi yang peliknya, ramai orang Malaysia tidak sedikit pun marah terhadap Najib dan Rosmah. Jauh sekali merasa malu. Di pilihan raya negeri Johor, parti Najib disokong sehingga menang 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri, katanya lagi. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.